Okey, seperti yang kita lihat, Tif Jemputan sudah masuk ke dalam live streaming Persatuan Jalinan Anak Sarawak. Maka izinkan saya untuk memulakan majlis. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Pertamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama menghadirkan diri ke seminar pidato hari ini. Selamat datang ke program seminar pidato bersama Dusha Nantakumar, Anjuran Persatuan Jalinan Anak Sarawak. Untuk pengetahuan sidang hadirin, seminar pidato bersama Dusha Nantakumar adalah bertujuan untuk memberi pendedahan yang lebih mendalam kepada mahasiswa dan mahasiswi UPSI yang berminat dan ingin belajar tentang kemahiran pengucapan awam, terutamanya pidato melalui perkongsian oleh saudari Dusha. Melalui seminar ini, mahasiswa dan mahasiswi akan lebih memantapkan lagi kemahiran pengucapan awam, terutamanya dalam kalangan ahli Biro Perhubungan Awam dan Antarabangsa Jalinan Anak Sarawak. Seterusnya, seminar ini juga dapat memupuk sifat berani dan membina keyakinan diri yang tinggi dalam para mahasiswa dan mahasiswi untuk berucap di khalayak ramai. Akhir sekali, seminar ini akan lebih mempersiapkan para guru pelatih agar mempunyai kemahiran berkomunikasi yang berkesan dan mampu berucap dengan baik di hadapan orang ramai. Hadirin sekalian, bagi memohon rahmat dan juga keberkatan yang berkekalan daripada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama menadah kedua belah tangan memohon doa ke hadrat Ilahi. Semoga majlis ini mendapat keberkatan dan sentiasa berada di dalam keredaannya. Bagi yang beragama Islam, anda diminta untuk menadahkan kedua belah tangan, manakala yang bukan Islam pula, anda diminta untuk bertafakur mengikut cara masing-masing. Bagi menyempurnakan hasrat ini, pihak majlis dengan sukacitanya menjemput saudara Ibnu Abbas bin Sofyan untuk mengetuai kita dalam bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis. So, diminta semua yang beragama Islam untuk bersama-sama menadah tangan, meminta doa, dan bagi yang bukan Muslim, anda dipersilakan untuk berdoa mengikut cara dan agama masing-masing. Kita mulakan bacaan doa kita dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka samiul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, wa innaka barul jawaddul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis seminar pidato bersama Dusha Nantakumar yang dianjurkan oleh Persatuan Jalinan Anak Sarawak yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya Jal Zalali wal Ikram, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang boleh melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serahkan segala urusan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar
Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ibnu Abbas bin Sofyan atas bacaan doa sebentar tadi. Kumbang terbang di pinggir pekan, terbang seiring ke pohon ara. Ucapan sejahtera, salam mulakan, bagai tanda mulanya acara. Hadirin sekalian, bagi memulakan program kita pada petang ini, majlis menjemput saudara Jackson Anak Jimbai selaku pengarah program seminar pidato bersama Dusha Nantakumar untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis mempersilahkan. Selamat sejahtera dan salam bumi kenyalang. Terima kasih saudari pengurusi majlis yang berusaha, saudari Dusha Nantakumar, mantan Exco Perhubungan Awam dan Antarabangsa Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2019 dan 2020, dan kepada semua mahasiswa dan mahasiswi UPSI serta para hadirin yang sedang menonton live streaming Facebook rasmi Jalinan Anak Sarawak. Hadirin dan hadirat yang dihormati, terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran kerana dengan izin limpah dan kurnianya, kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari yang mulia ini bagi menjayakan seminar pidato bersama Dusha Nantakumar yang dianjurkan oleh Persatuan Jalinan Anak Sarawak UPSI. Untuk pengetahuan hadirin semua, program ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan yang lebih meluas kepada mahasiswa dan mahasiswi UPSI yang berminat dan berkeinginan untuk belajar mengenai kemahiran pengucapan awam, terutamanya pidato, melalui perkongsian oleh saudari Dusha sebentar saja lagi. Melalui seminar ini juga, mahasiswa dan mahasiswi akan mampu memantapkan lagi kemahiran pengucapan awam, khususnya dalam kalangan Biro Perhubungan Awam dan Antarabangsa Jalinan Anak Sarawak. Seterusnya, seminar ini dapat memupuk sifat keberanian dan membina keyakinan diri yang tinggi dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi untuk berucap di halayak ramai. Akhir sekali, seminar ini dijadikan sebagai persiapan untuk para guru pelatih agar mempunyai kemahiran berkomunikasi yang berkesan dan mampu berucap dengan baik di hadapan orang ramai. Pada kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu jemputan, mahasiswa dan mahasiswi UPSI, serta hadirin dan hadirat sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama kami di live streaming Facebook Jalinan Anak Sarawak UPSI rasmi bagi bersama-sama menjayakan program ini. Walaupun program ini dijalankan secara atas talian, namun saya percaya bahawa banyak input yang akan anda perolehi sepanjang sesi diskusi secara atas talian yang akan berlangsung sebentar saja lagi bersama tetamu jemputan kita yang berpengalaman luas dalam ilmu pidato. Jika saudara dan saudari mempunyai persoalan yang ingin diajukan kepada tetamu jemputan kita, kalian boleh berbuat demikian pada sesi diskusi nanti. Hal ini supaya setiap persoalan yang bermain di benak fikiran anda akan dapat dijawab oleh tetamu jemputan kita sebentar saja lagi. Sebelum mengakhiri ucapan, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah buat ahli jawatankuasa pelaksana yang bertungkus lumus dalam menjayakan program ini. Walaupun banyak halangan dan kekangan sepanjang program ini, tetapi saya berharap ianya boleh dijadikan pengajaran untuk masa yang akan datang. Pesanan saya, jadilah mahasiswa dan mahasiswi yang tidak gentar untuk berucap di halayak ramai dengan meningkatkan keyakinan dan keberanian dalam diri. Timbalah sebanyak mana mungkin pengalaman kerana ianya tidak akan merugikan. Saya berdoa semoga kita dipermudah segala urusan sepanjang pengajian ini. Akhir kata, sama-samalah kita berdoa semoga keadaan di negara kita kembali pulih seperti sebelumnya dan kita dapat menjalani kehidupan di kampus seperti biasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Jackson Anak Jimbai atas ucapan sebentar tadi.
Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Saudari Dusha Nantakumar untuk memberikan ucapan alu-aluan sekaligus mengendalikan sesi pembentangan slide pidato. Majlis mempersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis Saudari Sherry, dan saya ingin memberitahu terima kasih juga kepada Saudara Jackson Jimbai selaku pengarah program pada hari ini serta Persatuan Jalinan Anak Sarawak yang dengan bertungkus lumusnya menjayakan program pada hari ini, serta ahli jawatan kuasa dan juga para hadirin. Ingin saya rakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan juga kepada Penasihat Persatuan Jalinan Anak Sarawak iaitu Profesor Madya Dr. Samsudin bin Suhaili, kerana tanpa sokongan beliau mungkin saya tidak berada di sini pada hari ini. Dan sebelum saya memulakan slot pada hari ini, saya ingin memberi penghargaan yang setinggi-tingginya lah kepada ibu bapa saya, pensyarah saya dan juga ibu bapa dan juga guru-guru saya dari sekolah rendah hinggalah ke sekarang, kerana tanpa mereka tidak mungkin saya berada di sini, tidak mungkin mendapat jemputan daripada pihak JASA. Jadi terima kasih mami, daddy, ayah, ibu dan terima kasih para guru. Dan tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan slot kita. Dan slot ini bukanlah secara formal sepenuhnya ya, kerana saya seorang yang bersifat agak bersantai, kerana perkongsian ini perlu dilakukan secara santai agar semua orang dapat menggarap info dan input yang diberi. Dan sepanjang slot ini, kita akan mempunyai pengisian yang akan kita telusuri adalah apakah itu seni berpidato dan apakah itu konsep 3K, apakah yang perlu ada dalam konsep 3K serta contoh pidato yang akan dilakukan secara spontan dan analisis pidato tersebut agar kita mampu memahami liku-liku yang perlu ada dan yang tak perlu ada dalam pidato. Dan sesi soal jawab yang akan dilakukan pada pukul 3 petang ini. Jadi saya mulakan, sebelum itu saya inginkan tayangan slide daripada EJK. Okey, baik. Slide-nya kelihatan. Terima kasih, Saudari EJK. Jadi, kita mulakan slot ini dengan mengetahui apa itu pidato. Biasanya pidato itu lazimnya ya secara takrif didefinisikan sebagai satu ucapan di khalayak ramai mengenai sesuatu topik atau tajuk tertentu. Dan biasanya jika kita berpidato ini ia bukanlah sememangnya komunikasi dua hala sahaja, ia berkomunikasi anda kepada orang ramai, akan tetapi slot soal jawab tidak akan dilakukan kecuali dalam pertandingan. Misalnya apabila anda sudah selesai berpidato, para juri jikalau ada untuk bertanya soalan, para juri akan bertanya soalan kepada anda dan anda akan menjawabnya dalam bentuk pidato spontan jikalau ada. Kerana kita mempunyai banyak pertanyaan dan setiap pertanyaan akan mempunyai format tertentu. Kalau contoh pidato dulunya diwujudkan di Malaysia dalam pidato antarabangsa bahasa Melayu PABM yang pertama kali diwujudkan pada tahun 2007 di bawah nama Piala Timbalan Perdana Menteri juga. Jadi setiap pidato akan mempunyai format yang berbeza. Mungkin pada peringkat saringan hanya pidato yang anda lakukan secara tersedia sahaja akan diucapkan. Mungkin pada peringkat akhir anda akan mempunyai pidato yang tersedia dan juga pidato spontan. Jadi setiap pertandingan walaupun formatnya berbeza tetapi kata kunci seperti konsep 3K adalah seperti biasa. Jadi kita teruskan dengan slide kedua. Okey. Slide ini akan menjelaskan lebih lagi mengenai konsep yang biasanya Dusha gunakan dan di sini Dusha ingin kongsikan kerana ini merupakan the rule of thumb semasa kita berdebat. Kita memanggilnya atas nama the 3M's. 3M, matter, manner, method. Akan tetapi Dusha sentiasa gunakan konsep tersebut dalam pelbagai pengucapan awam, dalam pidato, syarahan, debat, perbahasan dan sebagainya. Jadi kandungan adalah sebenarnya matter. Matter itu adalah apakah bahan atau hujah yang ingin dibentangkan. Contohnya anda membentangkan mengenai bahasa jiwa bangsa. Jadi kandungan itu perlulah relevan dengan tajuk tersebut dan input segala info yang dimasukkan ke dalam pidato anda adalah dinamakan sebagai kandungan. Terus begitu. Kaedah adalah method.
Method di mana cara anda memberi struktur kepada pidato tersebut dan organisasi pengucapan tersebut. Dari segi organisasi, kita boleh mempunyai banyak jenis organisasi. Kita boleh memberi cabang berkenaan pihak seperti pelajar, guru, ibu bapa dan sebagainya. Atau kita boleh buat secara kronologi seperti isi satu untuk punca, isi kedua untuk kesan, isi ketiga untuk langkah. Kadang-kadang kita hanya boleh membicarakan satu konteks yang sama. Contoh, ingin saya mengutarakan beberapa langkah untuk mengatasi pandemik COVID-19. Jadi dalam isi itu, dalam kaedah anda strukturkan pidato adalah mengenai langkah. Jadi langkah 1, langkah 2, langkah ketiga. Jadi saya bincangkan dan saya ulas secara sangat ringkas dan sebolehnya saya akan beri banyak contoh agar dapat sampai dengan gambaran kepada para hadirin. Jadi yang ketiga, keterampilan. Keterampilan ini dalam konsep 3M ya, dalam bahasa Inggeris kita akan panggilnya manner, iaitu gaya. Setiap pemidato perlulah mempunyai gaya tersendiri. Kerana itu akan memberi orang lain satu aura apabila mendengar mereka bercakap. Sekali anda melihat pemidato itu, anda tahu, okay, this is a great speech. Dalam benak fikiran anda akan terbit satu persoalan atau akan terbit fikiran itu yang secara tidak langsung memberi anda satu keyakinan sebelum orang itu berbicara. Itu adalah keterampilan. Jadi dalam keterampilan ini kita mempunyai seperti bahasa tubuh, kefasihan dan sebagainya. Dan biasanya bagaimana kita boleh lihat keterampilan ini adalah dari segi sifat. Sifat seseorang itu membawa tajuk. Contoh, tajuk itu adalah tajuk patriotik. Jadi apabila anda bercakap, tajuk itu membawa diri anda sebagai seorang yang berpatriotik. Jadi ke slide seterusnya iaitu 3K di mana ia mempunyai satu jadual, kandungan, kaedah dan keterampilan. Jadi pada slide sebelumnya yang dijelaskan adalah apakah itu 3K, iaitu kandungan, kaedah dan keterampilan. Jadi pada slide ini kita akan menelusuri lebih lagi mengenai apakah komponen yang terletak dalam 3K ini. Jadi yang pertama, kandungan. Kandungan seperti yang dibicarakan tadi, ia adalah info yang anda akan letak. Tetapi bagaimana info itu perlu dimasukkan? Yang pertama, konteks tajuk yang tepat. Mengapa kita perlu mempunyai tajuk yang tepat? Kerana kadang-kadang apabila konteks itu berubah, tajuk itu mungkin kelihatan seperti terpesong sedikit. Jadi saya beri beberapa contoh. Jikalau seseorang individu atau seorang pemidato membicarakan mengenai negaranya, contoh negara Malaysia. Jadi dalam skop pembicaraan, kita akan merangkumi 14 buah negeri yang ada di Malaysia. Jikalau individu itu sedang membicarakan negara-negara ASEAN, jadi dalam konteks perbicaraan akan ada 10 negara ASEAN. Kalau Asia, 48 negara Asia. Dan jikalau seluruh dunia, kita mempunyai sekitar 193 buah negara yang berada di dunia yang disenaraikan oleh Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu dengan izin dalam bahasa Inggeris, the United Nations. Akan tetapi setiap kali kita mengulas ke semua konteks ini, kita perlulah sedia maklum apakah sebenar konteks yang sedia ada. Kalau tadi saya membicarakan 193 buah negara yang berada di dunia, sebenarnya angka yang sepenuhnya adalah 195. Akan tetapi dua buah negara ini terkeluar sedikit daripada the United Nations. Ini hanyalah negara yang tersenarai sahaja. Ada banyak lagi negara yang mungkin tidak diiktiraf secara rasmi, mungkin tidak wujud secara rasmi dan mungkin sahaja tidak tersenarai. Jadi apabila kita membicarakan setiap satu konteks berkenaan tajuk seperti negara mana yang terlibat, sangat penting untuk kita mengetahui secara menyeluruh apakah parameter atau lingkungan yang akan kita terbitkan ke dalam benak masyarakat kita atau pendengar. Jadi yang kedua, konteks hadirin yang sesuai. Baiklah, jikalau sesi live ini adalah untuk para pelajar, contoh, saya beri contoh ya, para pelajar daripada ijazah sarjana muda psikologi dengan kepujian, mungkin cara pengolahan tajuk ini akan berbeza.
Mungkin cara pengolahan tajuk akan mempunyai banyak terma-terma teknikal berkenaan psikologi seperti psychoanalysis, behaviorism dan humanistik dan sebagainya. Akan tetapi apabila kita menerusi live dalam media sosial Facebook, jadi setiap perkataan akan menembusi semua lapisan masyarakat. Jadinya setiap perkataan yang diberitahu biarlah secara kita katakan dalam bahasa Inggeris layman terms, bahasa yang amat mudah difahami, bahasa yang boleh dikaitkan oleh setiap individu, sebolehnya lah setiap individu dalam mana-mana situasi. Jadi itu adalah apa yang dimaksudkan dengan konteks hadirin yang sesuai. Dan sebolehnya apabila kita berbicara itu, biarlah berbicara dalam nada ke semua orang yang berada di situ. Okey, bila saya lihat ruang komen tadi sebelum masuk ke dalam live ini, saya sempat saja melihat ramai yang menanti pembaca doa kita dan saya setuju. Sememangnya bacaan doa itu sungguh syahdu. Jadi kita mampu lihat hadirin yang hadir di sini adalah pelajar, kebanyakannya pelajar dan kebanyakannya yang mengenal pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi pengolahan sesi pada hari ini boleh saja ditukar sedikit mengikut konteks mereka. Begini maksud saya. Dan yang ketiga, konteks keseluruhan yang relevan. Okey, baik. Kalau konteks keseluruhan yang relevan ini, apabila kita memberi satu tajuk, kita perlulah mengetahui tajuk itu adakah relevan dengan keadaan negara yang sedia ada. Contoh kalau kita sekarang kita mempunyai krisis COVID-19. Jadi kalau anda ingin membicarakan satu tajuk, bolehlah relevan sedikit dengan krisis yang sedia ada. Mungkin boleh dielakkan tajuk seperti ayolah kita bergotong royong dengan penajaan warga desa mana-mana nama tempat dan kita mengalung-alungkan semua orang untuk menghadiri gotong royong. Mungkin kurang relevan di situ. Untuk menjadikan benda itu relevan, ayolah kita menghadiri gotong royong dengan mematuhi SOP sempena krisis COVID-19. Atau ayolah kita menjaga kebersihan dan kesihatan kita demi mencegah dan membanteras pandemik COVID-19. Jadi apabila kita sentiasa mengolah tajuk kita dengan konteks yang relevan, konteks keseluruhan yang relevan, benda itu akan signifikan. Tajuk anda akan mempunyai fungsi yang signifikan untuk disampaikan kepada orang ramai. Jadi pada masa itu pidato anda mempunyai satu nilai. Biasanya kalau kita dalam penerbitan berita, kita ada satu frasa yang kita panggil nilai berita. Setiap berita perlulah mempunyai nilai berita agar diterbitkan dan mempunyai satu value, satu nilai untuk orang lain membaca. Jadi apabila anda berpidato, pidato itu perlulah mempunyai satu nilai agar orang lain akan tahu tanpa pidato tersebut, tanpa pidato tajuk tersebut, mungkin hari beliau atau hari pendengar itu mungkin berbeza. Jadi itulah cara kita memainkan peranan atau memainkan fungsi kita sebagai seorang pemidato untuk untuk menjadi satu kepentingan dalam tempat tersebut. Yang kedua, kaedah. Kaedah adalah seperti yang dibicarakan tadi, cara struktur atau cara organisasi sesuatu pidato. Jadi dalam segi organisasi kita mempunyai banyak jenis struktur. Seperti yang diberitahu tadi, seperti struktur masa, kronologi masa, peranan, fungsi dan sebagainya. Dan kita juga mempunyai dari segi struktur ya. Biasanya seorang pemidato yang baik akan menggunakan frasa-frasa yang senang digarap, mudah digarap oleh para juri apabila pergi ke isi yang seterusnya. Isi saya yang pertama adalah, isi saya yang kedua adalah, isi saya yang ketiga adalah, ataupun biasanya secara template. Okey, saya menggunakan bahasa Inggeris secara template. Ayo kita telusuri tajuk kita dengan isi yang pertama. Hal ini demikian kerana, oleh itu tegasnya. Isi saya yang kedua adalah, ini kerana, justru, pendek kata, anda selesaikan penegasan anda. Isi saya yang ketiga adalah, hal ini kerana, justifikasi saya, contohnya, tegasnya di sini. Dan seterusnya ke penutup, kesimpulannya, ulang balik tajuk, dah habis tajuk, ayolah kita sama-sama kita memberi penegasan balik kepada tajuk. Sekian, terima kasih. Sebelum sekian, terima kasih, kalau anda ingin menyelitkan pantun, serangkap pantun atau apa-apa frasa atau
persembahan yang boleh menekankan lagi atau memberitahu lagi kreativiti anda kepada para juri, dipersilakan. Akan tetapi jikalau persembahan itu contohnya pantun, mungkin serangkap pantun sudah cukup. Tidak perlu 2 atau 3 rangkap pantun kerana ia juga akan memakan masa. Dan apabila anda pergi kepada setiap isi, sepatutnya setiap isi akan punya satu isi dan kita akan diikuti dengan huraian dan contoh. Dan ia berpandukan masa. Kalau contoh dalam pidato Piala Diraja, seorang individu atau seorang peserta akan diberi masa selama 7 minit. Jadi pada masa itu isinya mungkin 1, huraiannya mungkin 2, contohnya mungkin 2. Akan tetapi jikalau bahagian pengenalan memang sangat memerlukan satu pembukaan yang sangat menyeluruh, mungkin 1 isi, 1 huraian dan juga 1 contoh sudah mencukupi. Ada juga beberapa pertandingan di mana banyak isi akan memberi banyak markah. Ada sekali-kali pertandingan memerlukan pengupasan isi yang menyeluruh. Jadi penting untuk kita sentiasa mengetahui skema pemarkahan terlebih dahulu untuk kita menstruktur kembali pidato kita. Kadang-kadang pidato kita sudah cukup mantap, sudah cukup terbaik. Kita mempunyai segala rujukan, kita mempunyai segala info yang diperlukan. Semuanya kita boleh katakan tip-top. Akan tetapi jikalau tidak mengikuti skema atau tidak mengikuti masa yang telah ditetapkan, mungkin tidak berguna juga. Maaf ya kalau bahasanya agak terkasar, tetapi pentingnya untuk kita sentiasa mengikuti skema. Jikalau anda ingin melepaskan diri ke peringkat saringan, peringkat akhir dan sebagainya. Tetapi kalau ini adalah untuk pengucapan awam, pidato yang bukan dalam pertandingan, jadi isi huraian contoh semuanya okey. Semuanya boleh dijalankan mengikut kesukaan anda, akan tetapi kupaslah isi itu secara menyeluruh. Dan dari segi penetapan masa, biasanya penetapan masa akan diberikan sedikit untuk bahagian pendahuluan. Masa yang sama, kalaulah saya beri contoh, kalaulah pidato itu mempunyai 5 minit, jadi pidato itu akan mempunyai mungkin 30 saat untuk pengenalan, akan mempunyai seminit untuk setiap isi, jadi kita akan mempunyai 3 isi, 3 minit. Kita sudah habis 3 minit 30 saat dan 30 saat untuk penutupan. Jadi kita masih mempunyai 1 minit di situ. 1 minit biasanya Dusha sendiri, Dusha tidak akan menggunakan 1 minit itu. 1 minit Dusha akan simpan untuk masa penyesuaian. Masa penyesuaian di sini maksudnya adalah saya akan menggunakannya untuk saya tenangkan diri kembali dan ia sebagai crash time, atau kalaulah saya mampu habiskan pidato saya dalam masa 4 minit dan 1 loceng sudah pun berbunyi, saya akan menggunakan masa yang seminit itu menyesuaikan diri saya dengan hadirin yang hadir pada hari itu, dan mungkin jikalau boleh berjenaka sedikit, cuba berkomunikasi dengan para hadirin secara tidak langsung. Jadi first impression, pandangan pertama ke arah anda sudah pun cukup baik. Jadi pandangan akhir anda perlu meninggalkan satu sentimen atau satu impression, satu image di mana orang berasa rindu. Selepas anda turun sahaja dari pentas itu, orang rasa, aduh, naklah dengar dia berpidato lagi. I say, begitu. Jadi kita perlu meningkatkan feel itu. Kita perlu meningkatkan satu perasaan di mana sebaik saja anda turun daripada pentas, orang sudah mula rindu dengan anda. Rindu itu bukan rindu sebarangan, sangat rindu. Jadi itu adalah kaedah yang ingin kita wujudkan. Atmosfera dalam dewan, mungkin dewan pertandingan atau dewan pengucapan. Jadi yang ketiga, jadi saya dah habiskan kaedah dari segi struktur, isi huraian contoh dan juga penetapan masa. Dari segi keterampilan. Keterampilan ini adalah lebih kepada gaya. Gaya ini, semua orang mempunyai gaya yang berbeza. Dan saya tidak ingin berkata di sini anda perlulah sentiasa profesional di depan khalayak ramai. Memang perlu profesional. Tetapi setiap orang mempunyai sifat profesional berbeza. Setiap orang berbeza, sama seperti kanak-kanak. Contohnya, kita ingin mengasah bakat seorang anak itu, kita tidak mampu menggunakan cara yang sama untuk setiap kanak-kanak.
Setiap ibu bapa perlulah tahu setiap individu mempunyai potensi yang berbeza, mempunyai bakat yang berbeza, mempunyai cara belajar berbeza. Sama seperti itu, setiap pemidato mempunyai gaya masing-masing. Setiap pidato mempunyai keunikan masing-masing. Jadi apabila anda mampu menonjolkan keunikan anda, orang tidak akan lupa dengan anda. Orang akan sentiasa ingat. Ingat ini, jangan salah faham. Ingat ini bukan hanya ingat terpahat di dalam hati sehingga dibawa ke tidur. Bukan. Ingat ini adalah seperti seni berpidato anda memukau. Seni berpidato anda mampu menggerakkan, just move the audience away sehingga orang mengingati gaya tersebut. Jadi sebelum saya pergi kepada kefasihan, bahasa tubuh, berjiwa tajuk dan sebagainya, saya ingin beritahu di sini, kebanyakan, bukan saja pemidato, kebanyakan individu mereka was-was, mereka berfikir 2-3 kali untuk berbicara di halayak ramai kerana mereka bukan diri mereka. Mereka ingin mengajuk atau menjadi orang lain. Saya ingin bercakap seperti ini. Jadi saya perlu mengikuti cara beliau. Tangan begini, muka begini, senyum begini. Dan pada akhirnya anda bukanlah diri anda. The truth is, just be yourself. The best version of yourself. Kerana apabila anda menjadi diri anda berani menjadi diri anda, berani melakukan kesilapan, berani menonjolkan kekurangan pada diri anda. Kekurangan ini saya bicara bukan saja kekurangan yang dibuat-buat. Setiap orang ada kalanya orang itu tidak pandai berjenaka. Akan tetapi, kekurangan itu sebenarnya boleh menjadi satu keunikan. Kerana kita tidak akan tahu. Apabila kadang-kadang kita berbicara dengan serius, ada sahaja seorang dua akan gelak. Kerana benda itu kelihatan seperti lawak. Dan apabila orang lain ketawa, jangan tersinggung. Kerana mungkin sense of humor mereka berbeza. Mereka bukan mempersendakan anda atau memperkecilkan anda. Anda hanya perlu berada di atas pentas atau semasa anda bercakap, give your best shot, jadilah diri anda. Jikalau diri anda bernama Dusha yang suka berlawak, Dusha yang suka bercakap, Dusha yang sentiasa periang, jadilah diri itu. Tak perlulah sentiasa serius di depan kacamata. Tetapi kalau memerlukan protokol yang tinggi, anda masih boleh berjenaka tetapi dengan secara profesional. Jadi itulah maksud saya. Apabila anda menjadi diri anda, orang lain tidak akan melupakan gaya anda kerana gaya anda hanya anda boleh lakukan perkara itu, bukan orang lain. Kerana you are yourself. Apabila anda menjadi diri anda, why? You are youthful. Anda akan sentiasa menonjolkan your youthfulness. Anda akan sentiasa berseri, anda akan sentiasa kelihatan muda di depan kamera dan juga di halayak ramai, dan anda akan original. Why? O for original. Anda akan original dalam konteks di mana anda tidak akan memutarbalikkan percakapan di atas pentas. Misalnya isi satu. Isi kedua anda tidak akan bercanggah kerana ia tidak bercanggah dengan persepsi dan kepribadian diri anda. Dan yang ketiga adalah unik. Sebaik saja anda menjadi youthful, original, anda secara tidak langsung akan menjadi unik. So be you. Y-O-U. Be yourself, you are already having a swag, ada gaya, ada style. Jadi seterusnya baru kita pergi kepada kefasihan. Kerana jikalau anda bukan menjadi diri anda, mungkin kefasihan itu tidak sampai. Mungkin bahasa tubuh akan dibuat-buat. Dan mungkin jiwa tajuk itu akan hilang begitu sahaja. Kerana benda itu tiada di situ. Jadi dari segi kefasihan memang sememangnya sangat penting. Kefasihan dari segi kelancaran bercakap dan tidak tersekat-sekat. Jadi tersekat-sekat maksudnya anda tidak mengulang beberapa perkataan secara berulang. Anda tidak berulang beberapa perkara secara berterusan. Tetapi kalau ia adalah pidato spontan, sebenarnya ia masih boleh difahami kerana benda itu berlaku secara spontan. Tetapi sebolehnya pidato secara tersedia itu anda lakukan supaya lancar. Supaya setiap kali anda berbicara, perkataan itu terus datang sahaja menerusi jiwa dari kalbu ke kalbu, begitu. Dan biasanya apabila kita berbicara mengenai fasih, kefasihan dan juga kelancaran, kelajuan untuk kita berbicara itu sangat penting. Kelajuan yang biasanya optimum semasa kita bercakap itu adalah 140 patah perkataan untuk seminit. Tetapi jikalau dalam pidato,
kita boleh mempunyai lingkungan dari 140 patah perkataan sehinggalah 160 patah perkataan. Tetapi ini juga berpandukan kepada tahap pemidato tersebut. Kalaulah pemidato itu baru mula berpidato, jadi mungkin 145, 150 sudah mencukupi. Jikalau pemidato itu adalah pemidato amatur dan ingin menjadi mahir lagi, mungkin anda boleh tingkatkan kepada 155 patah perkataan sehingga 160. Akan tetapi di sini cuba fahami ya, apa yang saya kongsikan pada hari ini adalah tips. Dan seperti yang saya beritahu tadi, setiap orang berbeza. Jadi apa yang sesuai dengan diri anda garaplah. Kalau kurang sesuai atau mungkin merumitkan lagi keadaan anda, lepaskannya. Kerana bukan semua perkara akan sesuai dengan semua orang. Setiap orang berbeza. Jadi setiap orang akan mempunyai keunikan masing-masing dan tips masing-masing yang sangat sebati dengan diri mereka. Dan dari segi bahasa tubuh. Bahasa tubuh contoh begini. Sentuh hidung, membasahkan bibir, meletakkan tangan di dalam poket. Jikalau boleh, elakkanlah kesemua bahasa tubuh ini kerana bahasa tubuh ini secara tidak langsung memberi persepsi kepada pendengar yang mungkin anda tidak berbicara atas tunjak kebenaran. Dan biasanya orang yang berfikir dua kali untuk melepaskan sesuatu fakta akan gosok hidung atau meletakkan tangan dalam poket dan sebagainya. Sebolehnya gunakanlah bahasa tubuh yang terbuka seperti sentiasa berbicara tanpa menyelindungkan tangan atau kaki. Kaki itu biarlah kedua kaki, sekejap ya. Kita kan dalam online. Okey. Contoh ini adalah lantai. Kedua kaki anda jangan di depan begini. Okey, jangan di depan begini. Dua kaki begini. Jadi anda secara straightforward, anda memberitahu kepada orang ramai, ini ialah saya. Dan jikalau anda berbicara, jangan berjalan terlampau laju. Okey, saya buat tangan begini ya kerana mungkin dalam membuat begini anda akan mendapat gambaran yang berbeza. Jangan sangat laju jalannya. Jalan sedikit tidak apa. Dan jikalau anda sejenis pemidato yang suka untuk berjalan, jalanlah berpada-pada dan sebelum anda naik ke atas pentas, sebelum anda bermula pidato, pesan siap-siap dekat pihak penganjur untuk mempunyai cordless mic. Jikalau anda sejenis pemidato yang sentiasa berdiri dan berucap atau pada pertandingan tersebut sudah pun jelas, sudah terang lagi berseluruh bahawa semua pemidato perlulah berdiri dan bercakap kerana mic yang diberikan adalah mic yang mempunyai pemegang stand itu. Jadi anda bolehlah menyesuaikan diri dengan berdiri dan bercakap. Akan tetapi ingat yang kedua kaki itu janganlah berselisih. Dan tangan itu sentiasa terbuka apabila anda ingin mengajukan soalan kepada orang lain atau memberi petunjuk kepada orang lain, jangan menggunakan jari begini. Ini mungkin untuk setengah pihak mungkin benda itu normal, tetapi untuk kebanyakan pihak benda itu mungkin kelihatan seperti kurang menyenangkan atau kurang penghormatan atau penghargaan diberikan kepada orang ramai. Jadi sebolehnya jangan begini sahaja. Tak salah jika kita bersopan kepada orang ramai. Begini ya, okey, tangan ibu jari di depan dan anda menunjuk begini. Jadi saya beri contoh. Misalnya kita sentiasa sedia maklum bahawa kesemua pelajar akan sentiasa bersedia untuk menghadapi cabaran pembelajaran di atas talian. Akan tetapi sudahkah anda bersedia? Jadi anda ini kita tunjukkan jari ibu jari kita. Jangan anda bersedia. Apabila anda menunjukkan jari begini, ia lebih kelihatan dominan. Seolah-olah anda sedang mengarah. Tetapi apabila anda menunjukkan ibu jari ini, anda seperti memberitahu mereka adakah anda bersedia dengan pertanyaan dan anda mengajak mereka. Jikalau anda tidak bersedia, saya bersama anda. Jadi walaupun sesuatu tajuk itu sangat dominan, sangat agresif, kesopanan yang anda tampilkan sepanjang tajuk dan pidato itu akan sangat melembutkan hati orang lain. Kadang-kadang orang yang marah pun bila dah tengok kita, bila dah tengok cara kita berbahasa, bila dah tengok kesopanan kita, lembut saja hatinya. Kita bukan berbicara untuk hanya melembutkan hati orang, tetapi seboleh-bolehnya jikalau tajuk itu mampu
menjadi satu tajuk yang sensitif. Jadi janganlah kita menimbulkan perasaan marah orang lain. Sebolehnya tajuk itu dibawa secara neutral bersama bahasa tubuh yang sangat sopan dan sangat menghormati orang lain. Dan yang ketiga, berjiwa tajuk. Okey, berjiwa tajuk ini maksudnya anda sudah mendalami tajuk itu. Mendalami tajuk ini bermaksud you are in with the title. Okey, saya beri contoh ya. Okey, saya akan beri 2 tajuk dan saya akan buat pidato 1 atau 2 ayat dan memberi contoh bagaimana kedua tajuk ini boleh dibawa dengan cara berbeza. Okey, tajuk 1, saya akan mula berpidato dalam 3, 2, 1. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita pada hari ini sudah tahu kemelut dan pandemik COVID-19 sudah kian meruncing. Tetapi apakah persediaan kita? Sudahkah kita menjalankan tanggungjawab kita? Sudahkah kita menjalankan peranan kita sebagai rakyat Malaysia? Adakah anda bersedia? Itu contoh pertama. Tajuk ini dibawa dengan secara patriotik, sedikit agresif dan juga mengaju serta menggesa pendengar untuk sentiasa peka akan isu dan juga ada urgensi di situ. Tapi tajuk yang kedua, hampir sama tetapi sedikit berbeza. Saya akan mula berpidato dalam kiraan 3, 2, 1. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum pandemik COVID-19 sudah kian meruncing dalam Malaysia. Tapi sebagai ibu bapa, apakah peranan kita untuk anak-anak kita? Sudahkah anak-anak bersedia untuk menjalani kelas atas talian? Bagaimana kita mampu membimbing mereka? Jadi ini adalah tajuk yang kedua. Mungkin lebih berkenaan bidang kekeluargaan. Biasanya Dusha sendiri akan mendekatkan diri kepada tajuk berkenaan kekeluargaan seperti ia kerana ia lebih dekat dengan hati saya. Jadi jikalau anda juga ingin memilih tajuk, pilihlah tajuk yang dekat di hati anda. Ada kalanya beberapa pidato mereka akan menggunakan tajuk berunsur ekonomi, berunsur psikologi, berunsur kejuruteraan politik dan sebagainya, tapi pilihlah tajuk yang anda suka dan jiwa anda berada di situ. Jadi kembali kepada contoh tadi, bila kita lihat pidato yang pertama bersifat agresif, bersifat dominan dan menggesa. Pidato yang kedua bersifat agresif tetapi dalam nada perbicaraan tersemat kasih sayang seorang pelajar ataupun seorang ibu atau ayah yang prihatin akan pembelajaran anak-anaknya. Jadi mungkin kedua-duanya agresif. Akan tetapi apabila anda menggunakan acuan sebagai seorang ibu bapa, seorang ibu atau seorang ayah dalam mendiskusikan sesuatu perkara, dalam nada anda perlulah kelihatan seperti anda sebagai seorang yang sangat mementingkan konsep kekeluargaan. Jikalau anda sebagai seorang pemimpin negara ingin memerihalkan keadaan sebuah negara, memerihalkan strategi yang diperlukan untuk mengatasi sesuatu pandemik, jadi aksi atau pendirian yang diambil adalah lebih kepada pemimpin yang bersifat lebih dominan, yang inginkan perubahan. Jadi begitu maksud saya, jiwanya berbeza. Yang pertama jiwa pemimpin, yang kedua jiwa seorang ibu. Dan apabila kita berbicara ini, janganlah kalau kita membicarakan contoh ya, topik mengenai kasih sayang, janganlah suara itu tenggelam serta-merta. Walaupun tajuk itu berkenaan kasih sayang, ya kita mungkin kita tidak mampu bersifat agresif, kita boleh saja bersifat assertif. Agresif adalah sesuatu sifat yang dibawa secara dominan. Pasif adalah sesuatu sifat yang dibawa secara berlembut dan sangat kurang dominannya. Dan assertif adalah percampuran dari kedua-duanya. Jadi ada kalanya anda pasif, ada kalanya anda dominan. Dan assertif ini bermaksud anda mungkin boleh bertolak ansur apabila beberapa perkara berlaku, akan tetapi anda tidak akan akur apabila pegangan pidato anda dibengkokkan atau ditumbangkan dengan seadanya. Jadi itu maksudnya assertif. Biasanya pemidato yang assertif ini mereka berpidato dengan sangat bersopan, sangat kita boleh katakan pemidatonya sopan dan flawless, lembut saja bicaraannya, tetapi pegangan pidato itu sangat utuh. Apabila ada yang menyoal justifikasi setiap isi, pemidato itu mampu memberikan justifikasi tanpa
tanpa akur dengan pegangan yang bercanggah. Itu maksud assertive di sini. Jadi kita selesai dengan slide ini. Jadi secara ringkasannya, 3K ini kita mempunyai kandungan, kaedah, keterampilan. Biasanya kandungan itu dilakukan sebelum, kita boleh katakan sebelum pidato. Sekejap ya, slide yang sebelumnya. Okey, terima kasih. Okey, jadi apabila kita membicarakan 3K ini, kandungan biasanya persiapan untuk kandungan dibuat sebelum pidato. Jadi sebelum anda berpidato ini, anda sudah pun menyediakan segala-galanya, segala info. Info yang anda buat adalah untuk impress. Info yang anda buat ini adalah untuk membuat orang lain tergamam, terpaku apabila mendengar pidato anda. Tetapi apabila anda dari segi keterampilan, anda express diri anda. Di situ maksud saya, just be yourself. Info yang anda ada itu sudah cukup untuk impress. Tetapi apabila anda sudah menjiwai tajuk itu sudah tiba masanya untuk anda express saja diri anda. Kaedah itu adalah salah satu wadah untuk anda kategorikan ke semua kandungan anda dan juga memberikan kandungan itu dalam masa yang sesuai dan juga penetapan, contohnya isi huraian dan contoh dan selebihnya. Dan jadi ingin saya ingatkan di sini, talk to express. Jadi jangan kita kata kita sentiasa perlu berbicara untuk impress orang ramai. Impress itu dari segi info dan dari segi kandungan sahaja. Tetapi apabila anda bercakap, itu adalah daripada hati anda. Itu adalah daripada kalbu ke kalbu. Jadi seboleh-bolehnya pilihlah kandungan yang dekat di hati anda. Kalaulah anda menyukai bidang perubatan dan anda ingin membicarakan bagaimana strategi yang telah dilakukan oleh pakar perubatan semasa pandemik COVID-19 dari 18 Mac bermulanya PKP kita 2020 sehinggalah pada hari ini, teruskan dengan tajuk itu. Itu adalah kandungan anda yang akan anda gunakan untuk impress dan kandungan itu sudah pun jauh tersemat dalam hati anda. Jadi apabila anda membicarakan dan mengulas pidato tersebut, semuanya akan datang dari hati anda. Kadang-kadang anda tidak perlu mengingati setiap skrip. Anda hanya pergi ke depan sana dan mula bercakap saja. Tetapi skrip tu adalah sedikit strukturnya ya. Sebab jangan dah ikut. Kalau saya kata tak perlu skrip, anda terus ikut. Bukan begitu ya. Pada hari itu anda tidak perlu melihat skrip. Dan lagi satu, biasanya kalau Dusha simpan, saya jarang ya menggunakan play cards atau kad dekat tangan. Tapi kalau saya menggunakan kad pun, saya akan menggunakan kad kecil seperti ini. Sebenarnya saya jarang. Saya memang tak pernah guna kad. Dan kalau saya guna kad tu pun, saya akan potong di atas ini. Saya akan potong begini sahaja. Mungkin tak apalah, boleh stop sharing sekejap. Saya tunjukkan bahagian play card ni. Alright. Okay, untuk pelajar yang boleh melihat saya, para hadirin, play card. Okay, contohlah ini adalah teks. Okay, teks. Sebolehnya jangan letak satu teks sepenuhnya di situ. Mungkin kata kunci saja sudah mencukupi. Jadi teks itu anda potong sedikit di atas ini. Sekejap ya, Dusha potong sendiri. Okay. Maaf ya, kita buat potong-potong semasa live. Okay. Jadi semasa kini anda mempunyai satu benda yang kelihatan seperti ini. Nampak ada satu petunjuk di atas dan skrip anda atau kata kunci akan ditulis di sini. Jadi apabila anda pegang kad anda akan pegang begini. Pegang begini terus, ada kalanya kalau saya sendiri saya akan letak satu getah di bawah. Saya akan panca dan saya akan letak satu getah di bawah. Jadi saya akan sarungkan di jari yang kelima. Jadi benda itu akan melekat. Dan saya akan menggunakan kertas yang berwarna warna perang, warna seperti kulit saya. Jadi benda itu tidak akan nampak dari jauh. Jadi ini adalah sebolehnya jangankan pegang kertas itu, pegang kertas terus begini. Peganglah seperti ini. Dan getah itu akan berada di bawah untuk disarungkan. Jadi apabila anda bercakap begini. Dan anda bercakap dan orang lain tidak nampak kertas yang berada di sini. Apabila anda menggunakan gesture tangan terbuka, orang tidak akan nampak kertas itu. Anda tidak perlu pegang kertas seperti ini. Tangan anda akan begitu, getah anda akan pegang satu kertas di bawah ini dan di atas sudah pun dipegang. Begitu. Jadi kertas itu biarlah jangan kelihatan seperti kertas.
kerana kita pun sebagai pemidato, kita ingin nampak profesional di hadapan sana dan sebolehnya jangan menggunakan kertas itu. Dan bukan saya katakan jangan guna kertas, bukannya kalau boleh janganlah. So nampaklah nanti para juri pun akan nampak, oh okey, pemidato ini tidak menggunakan skrip. Agaknya perkataan ini semuanya dari jiwanya. Bagus, jiwa pemidato. Tambahlah 5 markah atau 6 markah di situ. Jadi ini perkongsian. Kalau andai kata anda berkata, Dusha, saya kurang berkenan dengan reka bentuk begini. Saya ingin buat bulatan atau dan sebagainya, dipersilakan. Ini hanyalah skema yang asal. Terpulanglah kepada anda untuk menggunakan kreativiti anda, menggunakan gaya anda untuk menjadikan sesuatu itu unik. Jadi sekarang saya akan sekarang ini saya akan meneruskan kepada satu slot, iaitu slot pidato secara spontan. Dan saya sedia maklum yang saya diberi 5 minit untuk berpidato. Dan selepas 5 minit itu, saya akan kembali kepada salah satu slide, iaitu slide analisis pidato untuk memberi contoh bagaimana pidato itu telah dilakukan dan bagaimana ia boleh diperbaiki lagi bagi keterampilan para hadirin pada hari ini. Jadi sekejap ya, saya letak semua ada di sini. Okey. Jadi kalau saya boleh mula launching ke atau saya tetapkan masa di sini? Okey, tak apa, saya tetapkan masa ya. Okey. Jadi masa yang akan saya gunakan adalah 5 minit. Itu masa yang saya rasa agak lazimlah untuk digunakan dalam pidato. Biasanya dalam pidato saringan, dan kalau dia dalam peringkat negeri dan bukan pidato yang secara berprestij, biasanya 5 minit mencukupi untuk peringkat akhir. Kalau contohnya dalam pidato diraja, 7 minit digunakan. Jadi pada hari ini Dusha berjinak-jinak dengan 5 minit. Okey. Jadi saya mulakan. Sekejap ya, saya mulakan masa. Okey, tajuk pada hari ini adalah norma baru pembelajaran atas talian. Apakah persediaan kita? Okey, jadi saya akan mulakan masa di sini dan saya akan tunjuklah kepada anda masa yang telah Dusha gunakannya. Jadi kita nak buat secara adil. Okey. Baiklah. Kita akan mula dalam kiraan 3, 2, 1. Pada 18 Mac 2020, Malaysia telah digemparkan dengan Perintah Kawalan Pergerakan di mana kita sudah kini mencapai 7 fasa dan kita sekarang kini berada dalam PKP pemulihan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini telah mencetuskan satu norma baru di mana pembelajaran maya secara atas talian telah dilaksanakan. Tetapi persoalan yang perdana di sini dan selaras dengan tajuk saya pada hari ini, norma baru pembelajaran atas talian. Apakah persediaan kita? Pembelajaran atas talian G2 didefinisikan sebagai pembelajaran alam maya yang dilakukan melalui institusi pendidikan. Dan pada hari ini saya akan membuka 3 cabang, iaitu dari segi pelajar dan guru dan juga ibu bapa untuk menunjukkan persediaan mereka. Isi saya yang pertama, pelajar. Pelajar sememangnya memerlukan akses kepada komputer riba kerana kebanyakan kelas talian dijalankan melalui komputer riba. Dan selaras dengan itu, pihak kerajaan juga telah menyediakan skim bank simpanan My Ringgit iComSys di mana skim pinjaman komputer riba tersebut telah diberi peruntukan sebanyak 100 juta ringgit Malaysia untuk pelajar-pelajar kita. Jadi di sini pelajar akan sentiasa mendapat akses kepada pembelajaran atas talian selaras dengan norma baru. Tegasnya di sini, mereka sudah bersedia. Isi saya yang kedua adalah guru. Tiada individu yang lebih berdedikasi sebagai seorang guru. Guru-guru kini sudah sangat berkomited sehingga ingin mengetahui dan mempelajari wadah untuk kelas di atas talian. Contohnya kita mempunyai Google Meet, Webex, Zoom dan sebagainya untuk guru-guru pelajari dan menjalankan kelas mereka dengan lebih kreatif. Dan tidak dinafikan lagi, kita akan bangga jikalau pada tahun hadapan kita akan dapat merangkul anugerah Global Teacher Prize dengan izin Hakim. Dan isi saya yang ketiga adalah dari segi peranan ibu bapa.
ibu bapa pada hari ini perlu sentiasa berwaspada kerana bermulanya era digital pada hari ini, setiap kanak-kanak akan menjalani kelas atas talian. Dan apabila kelas atas talian dijalankan, mereka akan sentiasa menggenggam telefon bimbit mereka yang kian akan mencetuskan satu fenomena yang dipanggil sebagai nomophobia, iaitu ketakutan apabila telefon bimbit kita terlepas dari tangan. Dan sebagai ibu bapa perlu sentiasa mengawasi gerak-geri anak mereka dan juga masa penggunaan telefon bimbit mereka. Dengan ini secara tidak langsung, kanak-kanak kita akan sentiasa mengikuti kelas mengikut masa dan menggunakan telefon bimbit anda secara berpada-pada. Tegasnya di sini, ibu bapa pun melakukan persediaan mereka untuk menghadapi norma baru pembelajaran atas talian. Sama seperti guru tadi yang kian bertungkus lumus mempelajari pelbagai wadah pembelajaran atas talian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya, begitulah persediaan bagi pihak pelajar, guru dan juga ibu bapa. Sudah banyak strategi yang mereka lakukan untuk mendepani dan juga mencabar sendiri norma baru pembelajaran atas talian dan apakah persediaan mereka yang mereka tunjukkan pada hari ini. Dan pihak kerajaan juga tidak memberikan beban melebihi kudrat mereka, di mana pihak kerajaan sudah pun memperuntukkan 15.6% daripada keseluruhan belanjawan 2021 untuk sektor pendidikan. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, ingin saya bertanya satu soalan kepada para hadirin. Norma baru pembelajaran atas talian sudah pun menjalani dari segi persediaan pelajar, guru dan juga ibu bapa. Anda bila lagi? Ayolah kita berganding bahu. Sekian, terima kasih. Okey, jadi di sini Dusha kongsikan masa, jika anda boleh lihat. Okey, masa 4 minit 17 saat. Okey, jadi seminit tadi tu Dusha akan habiskan masa 4 minit cukup-cukup Dusha akan habiskan. Tetapi seminit itu akan saya berikan kepada diri saya untuk masa crash time. Okey, crash time. Jadi sekarang ni saya lakukan ini sebagai pidato secara terbuka. Tetapi kalau jika ia ada dalam pertandingan, mungkin 20 saat digunakan untuk memberi penghormatan kepada juri, penjaga masa dan juga para hadirin. Dan jikalau anda mempunyai masa seperti kita mempunyai lebih daripada 40 saat lagi, anda boleh membicarakan mengenai suasana dalam dewan tersebut, atau anda boleh juga memberi penghargaan atau acknowledgement kepada juri. Juri kita sudah pun berada di sini sambil tersenyum, memberi saya motivasi yang lebih untuk berbicara dan berpidato dengan yakin pada hari ini. Terima kasih para juri. Jadi para juri yang mendengar pun macam, wah, oh wow, okey, saya terasa penghargaan ini. Kita bukan rasuah ya, bukan. Tetapi ini adalah salah satu cara kita membina rapport, membina silaturahim dari atas pentas ke meja hakim. Kadang-kadang benda ini tidak menyalahi mana-mana tata cara atau mana-mana perundangan pidato. Ini adalah untuk kita menunjukkan bahawa kita sedia maklum akan keberadaan hakim tersebut, dan apabila hakim tersenyum, hakim sudah pun sedia maklum akan ayat-ayat kita yang puitis. Begitu. Jadi sekarang saya mohon AJK untuk membuka slide tadi. Kita akan analisis pidato tadi ya. Pidato yang telah Dusha lakukan secara spontan ini. Okey. Apabila kita lihat analisis pidato, kerana bila kita hanya berbicara dari segi perbicaraan saja, mungkin para hadirin tidak akan dapat gambaran yang sebaik-baiknya dan begitu. Jadi saya letakkan dalam jadual analisis pidato di mana apabila saya mulakan tajuk tadi, saya menggunakan konteks Malaysia. Saya mengatakan perintah kawalan pergerakan dan pada tarikh 18 Mac 2020 dan sebagainya, kita berada dalam fasa ke-7 dan kita berada dalam norma baru. Dan saya menggunakan konteks hari ini bahasa mudah kerana kita sedang berucap di FB Live. Dan konteks keseluruhan adalah pada COVID-19 kerana ia menunjukkan norma baru dan juga pembelajaran maya. Jadi ini adalah dari segi kandungan.
Dari segi kaedah, saya telah berikan 30 saat untuk menerangkan tajuk dan keadaan yang sedia ada. Selepas itu saya menggunakan 1 minit untuk setiap isi. Tetapi yang contoh yang Dusha gunakan hanyalah satu contoh. Saya menggunakan satu isi, satu huraian dan satu contoh. Yang untuk skema ini satu isi, 2 huraian dan 1 atau 2 contoh boleh digunakan untuk pidato untuk 7 minit. Dan masa 30 saat adalah untuk penutup tadi. Dan seminit itu Dusha gunakan sebanyak 17 saat untuk bahagian penutupan. Tetapi saya sangat menggalakkan apabila kita menggunakan sepenuh masa, kerana masa itu pun boleh menunjukkan adakah kita seorang yang optimis atau tidak. Dan keterampilan, pembawaan konsep persediaan. Okey, pembawaan konsep ini, jiwa yang saya telah bawakan adalah dari segi bersedia. Kita sentiasa bersedia. Dan bahasa baku pada kalau saya tidak silap pada tadi tu saya menggunakan bahasa baku tetapi tidak secara menyeluruh. Tapi jika anda menggunakan bahasa baku adalah lebih baik, kita lebih senang diujarnya sebagai BMT, bahasa Melayu tinggi, di mana misal kata anda menyebut teknologi, ia bukan teknologi, subjek. Atau saya bacakan mana-mana, okey, konteks tajuk Malaysia, konteks hadirin bahasa mudah, konteks keseluruhan COVID-19, masa 30 saat, kaedah, kandungan. Dia sebutannya akan sebutan tulen bahasa baku. Kalau anda membicara yang ada perkataan you, perlukan, subjek, komitmen, pelajari, teknologi, psikologi dan sebagainya, anda akan menggunakan sebutan bahasa baku. Jadi saya harap perkongsian ini sebanyak membantu rakan-rakan dan juga para hadirin yang mendengar. Jadi sekarang kini masa adalah 3:32. Jadi kita boleh buka kepada slot soal jawab. Ya, okey. Terima kasih Saudari Dusha atas penyampaian slide dan penyampaian pidato secara ringkas sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput sekali lagi Saudari Dusha untuk mengelolakan sesi soal jawab. Untuk pengetahuan Saudari Dusha dan juga hadirin sekalian, 4 orang wakil daripada Biro Perhubungan Awam dan Antarabangsa Jalinan Anak Sarawak, iaitu daripada Saudara Weltewi, Saudara Erod Rinik, Saudara Ibnu Abbas dan Saudari Edrina Asla akan menanyakan soalan secara langsung kepada Saudari Dusha. Majlis mempersilakan. Salam sejahtera dan selamat petang. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Terlebih dulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Watawi Anak Ansa, mengambil kos pengajian SNP, Reka Bentuk dan Teknologi. Ini merupakan tahun kedua. Jadi jawatan saya dalam Biro Perhubungan Awam dan Antarabangsa dalam Exco. Baiklah, soalan pertama berbunyi begini. Bagaimanakah cara atau tips pidato yang menarik bagi mengelakkan audiens tidak mengantuk atau berasa bosan? Ulang suara. Bagaimanakah cara atau tips pidato yang menarik bagi mengelakkan audiens tidak mengantuk atau berasa bosan? Baiklah, Saudari Dusha. Okey. Jadi boleh dikatakan kita sedang mencari solusi untuk mengejutkan semua orang melalui pidato kita. Begitulah ya. Okey. Jadi biasanya secara jujur ya, tidur itu merupakan satu keperluan bagi umat manusia. Jadi tidak boleh kita menafikan boleh saja sesiapa sahaja tidur pada hari pidato tersebut. Tetapi ini berpandukan kepada aura seorang pembidato. Kerana kadang-kala kita berasa mengantuk. Akan tetapi apabila rancangan televisyen yang digemari sudah bergema, sudah ditayangkan pada kaca televisyen kita, dengan sedia ada kita sudah pun bangun dan terkejut dan teruja untuk menonton televisyen tersebut. Jadi ini adalah lebih kepada pembawaan pembidato tersebut dan penting untuk kita melakukan analisis penonton. Contoh pada hari itu jikalau
hadirin kita adalah kanak-kanak. Jaranglah kita berpidato di depan kanak-kanak, tetapi saya beri contoh di sini. Kalau para hadirin adalah dari kanak-kanak, jadi pemilihan tajuk itu perlulah sangat relevan. Mungkin mungkin kita boleh katakan ABC semasa COVID. Jadi ABC semasa COVID-19, A itu kita jadikan sebagai satu akronim. Ayo bermain cerdik. Contoh, ini saya bagi contoh secara sangat spontan ya. So, ayo bermain adik cerdik atau adik bermain cerdik. COVID-19. Jadi adik yang mendengar tu pun, saya ni tak tahulah akak ni berpidato apa tapi bunyi macam seronok je. Jom kita dengar. Jadi kanak-kanak yang sepatutnya mendengar pidato yang disampaikan oleh orang dewasa dari segi kematangan dan sebagainya, tiba-tiba rasa teruja kerana tajuk itu sangat relevan dengan mereka. Dan kita bukan katakan tajuk ini perlu sahaja diberikan kepada kanak-kanak, kerana dalam setiap diri dewasa mereka mempunyai kanak-kanak dalam kita. Seperti saya, saudara Walter sendiri, kita pun ada perkara yang memujakan kita, menjadikan kita gembira dan sebagainya. Jadi tak salah untuk kita membangunkan kanak-kanak yang berada di dalam dewasa tersebut. Jadi ini secara tidak langsung berpandukan aura pemidato tersebut, pemilihan tajuk dan juga lawak. Lawak ini sesuatu yang saya rasa sangat crucial dan kritikal kerana kadang-kala lawak itu mungkin tidak menjadi. Apabila kadang-kala lawak itu tidak menjadi, kita teruskan. Teruskan pidato, teruskan sahaja, jangan gentar, jangan gusar. Contoh ya, anda sudah berlawak dan tiada siapa ketawa. Ya ampun, lawak saya tidak menjadi pada hari ini. Akan tetapi saya teruskan sahaja dengan isi saya yang kedua. Jadi daripada lawak itu tidak menjadi, lawak itu tiba-tiba terjadi. Jadi begitu sahaja. Kalau anda tersilap, teruskan sahaja. Kalau anda perlu meminta maaf pada saat itu, contohnya kesilapan itu mengguris hati panel atau mengguris hati beberapa pihak, minta maaf dengan serta-merta, kita teruskan. Just let it go. Kadang-kadang dengan confident anda, keyakinan anda tu, orang tak akan tertidur. Begitu. Okey, saudara Walter. Okey. Jadi soalan seterusnya. Okey, salam sejahtera dan selamat petang saudari Dusha. Nama saya Ero Rainik Anarambi dan saya merupakan Esko Perhubungan Awam dan Antarabangsa bagi Persatuan Jalinan Anak Sarawak. Okey, saya merupakan pelajar tahun ketiga dan mengambil kos pengajian Ijazah Sarjana Muda Sains Matematik dengan Pendidikan. Okey, pertanyaan kedua daripada saya adalah apakah etika atau tata cara yang betul perlu dipatuhi oleh pemidato? Contohnya, dari segi gerak tangan, pemakaian, isu-isu yang tidak patut disentuh dan sebagainya. Terima kasih. Okey. Jadi tadi ada etika dan tata cara yang betul dari segi gerak tangan, pemakaian, isu yang tidak patut disentuh. Okey, saya pergi kepada gerak tangan terlebih dahulu. Biasanya etika, kalau kita katakan etika dan tata cara betul adalah sentiasa memberikan tubuh badan yang profesional dan yang kurang memberi mana-mana krisis atau dilema atau kontroversi. Kita menggunakan bahasa tubuh yang sangat neutral. Kalau gerak tangan itu pun seperti yang bicarakan tadi, jangan begini, perlu begini. Dan apabila kita mengajukan soalan, janganlah terus ke bawah. Kiranya apabila seseorang itu berdiri, kita perlulah ini seperti menekan. Ini adalah konsep yang sangat dominan. Kita perlulah. Alangkah baiknya kalau orang merasa kita mengajak mereka dan kita bukan menyeru mereka. Kadang-kadang perkataan menyeru sahaja sudah boleh menggugat perasaan orang. Saya tidak buat apa-apa tetapi tiba-tiba diseru. Jadi perkara itu kalau boleh kita mengajak mereka. Jadi dengan ini kita mengajak anda semua untuk sama-sama bekerjasama dalam modus operandi ini. Jadi dari segi gerak tangan dan jangan terlampau, sebab saya duduk ya, sekejap saya adjust kamera. Okey, kalau begini, kita kan sedang duduk. Okey, apabila kita berbicara, jangan terlampau berbicara sehingga menutup muka.
letaklah di bawah pada paras dada, dan apabila kita berbicara itu secara minima tetapi sesuai dengan tajuk. Kalau kita membicarakan mengenai tajuk yang memerlukan sesuatu yang agresif, kita masih agresif tetapi pergerakan tangan itu kita jadikan secara retorik tapi dengan pergerakan yang minimal. Begini, begini, jangan terus begini, straight ya macam ni. Begini, ke atas. Wahai tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mengatakan isi pertama, kedua, ketiga tak apa, kita letak begini. Tapi selain itu begini. Sebenarnya kita nak berpidato, kita nak menyampaikan maklumat kita, isi kita, akan tetapi jikalau kita pergi secara agresif seperti memberi kuliah kepada para hadirin, mungkin para hadirin tidak mendengar. Kita di sana untuk berkongsi dan berkongsilah secara sopannya. Begitu. Dan dari segi pemakaian biasanya adalah pemakaian formal seperti blazer, kemeja yang bercollar. Jangan gunakan t-shirt. Walaupun sudah mempunyai blazer, jangan gunakan t-shirt. Ada kalanya anda boleh juga menggunakan pakaian tradisional, tapi ia berpandukan kepada pidato. Kalau pidato pendidikan, biasanya yang digunakan adalah seperti pakaian formal, blazer dan sebagainya. Kalau pidato perpaduan, pidato perpaduan, pidato kemerdekaan, pidato bersama rakyat, pidato yang menggambarkan perayaan atau pelbagai kaum, tak salah kita memakai pakaian tradisional. Ia akan lebih sebati dengan pembawaan tajuk itu. Dan dari segi isu yang tidak patut disentuh, sememangnya benda ini perlu diberi perhatian. Pada pendapat saya, mungkin setiap orang mempunyai pelbagai jenis isu yang tidak perlu disentuh. Pada pendapat Dusha sendiri, Dusha berasa isu yang tidak perlu disentuh adalah seperti menghasut orang lain untuk menjatuhkan pihak lain. Sebolehnya jikalau kita mengetengahkan hujah kita ketengahkan hujah kita untuk menaikkan nilai pidato kita. Itu sahaja. Kita tidak perlu menaikkan diri kita sambil menjatuhkan orang lain. Jadi sebolehnya benda itu tidak disentuh. Dan dari segi agama, isu agama boleh saja dibahaskan, tetapi pastikan anda mempunyai fakta yang sangat relevan. Contoh ya, jikalau kita ingin memberitahu kisah, pastikan nama-nama yang digunakan adalah betul. Kita memerihalkan kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus, atau kita memerihalkan memberitahu mengenai Jesus Christ yang menjalani resurrection selama beberapa hari, atau kita memberitahu mengenai Siddhartha Gautama yang bertapa selama beberapa tahun untuk mendalami beberapa jenis ilmu, atau dari segi konteks agama Hindu, kita membicarakan bagaimana Tuhan Siva menjalankan pertandingan di antara kedua anaknya mengenai untuk mengelilingi dunia. Jadi apabila kita memberi perkongsian itu, kita pastikan dengan kawan kita, tak salah bertanya. Kerana mungkin dari segi agama ini boleh saja diperkongsikan, orang akan tambah suka dengan perkongsian ini kalau fakta itu betul. Kalau fakta itu kurang tepat, mungkin saja menimbulkan mana-mana konflik. Dan kita tinggal di Malaysia, masyarakat berbilang kaum, sebenarnya kita seronoklah dengan orang ramai, kita berdamai-damai secara sedia ada. Begitu. Okey Arnold? Okey. Soalan seterusnya. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ketiga. Tapi sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dahulu. Saya Ibnu Abbas Sufian. Saya merupakan pelajar ISMP Ekonomi Rumah Tangga tahun pertama, dan saya memegang jawatan sebagai Exco Perhubungan Awam dan Antarabangsa dalam Persatuan Jalinan Anak Sarawak. Soalan saya, adakah intonasi suara amat penting dalam menyampaikan sesebuah pidato? Jika ya, ada tips tak bagaimana hendak menentukan intonasi yang sesuai semasa menyampaikan pidato dengan tajuk yang tertentu, misalnya bagaimana nak menekankan isi dan menegaskan sesuatu hujah dan yang lain-lain lagi. Itu sahaja, terima kasih. Tertentu, Sekejap ya. Sekejap ya.
Okey, maaf saya kembali. Okey, jadi soalannya adalah mengenai intonasi suara dan juga tips untuk menentukan intonasi yang sesuai. Okey, jadi biasanya dari segi intonasi adalah dalam konteks pemidato. Pemidato ini sebenarnya ingin mengetengahkan isu apa. Jikalau isu itu adalah mengenai langkah, okey, saya ambil tajuk tadi. Tajuk tadi adalah norma baru pembelajaran atas talian, apakah persediaan kita. Jadi norma baru pembelajaran atas talian merupakan isu. Tetapi apa yang menjadi benda yang penting yang perlu kita beri tekanan adalah apakah persediaan kita. Jadi pada dalam slot ini, mungkin kita boleh katakan norma baru pembelajaran atas talian. Apakah persediaan kita? Jadi persediaan itu diberikan penekanan yang lebih kerana itu yang akan diulas. Persediaan dari segi pelajar, persediaan dari segi guru, persediaan dari segi ibu bapa. Contoh tadi saya membicarakan mengenai nomofobia. Jadi nomofobia itu mungkin perkataan yang baru bagi para hadirin yang mendengarnya. Nomofobia merupakan ketakutan dan sebagainya. Jadi amat penting untuk kita sebagai ibu bapa untuk mengekang tercetusnya nomofobia ini. Baiklah, kita pun sudah bersedia sebagai ibu bapa. Jadi baiklah kerana benda itu sudah selesai. Kita sudah bersedia kerana kita memberi penekanan kepada perkataan bersedia. Jadi intonasi itu biasanya dan itu dari segi penekanan. Dan intonasi secara lazimnya kalau contoh kita melihat kepada satu ayat, janganlah semua perkataan dalam ayat itu diberi penekanan dan diberi intonasi yang berlebihan. Kerana ia akan pada masa itulah kita akan pergi kepada soalan nombor 1 tadi, para hadirin akan berasa bosan sedikit. Jadi pada masa itu ia kena ada naik dan turun. Kita sebagai ibu bapa perlu sentiasa bersedia untuk menangani anak-anak kita. Pada hal ini, pada ketika ini kita akan mampu menghadapi norma baru pembelajaran di atas talian. Jadi benda itu biarlah ada variasi agar para hadirin pun sentiasa memerhati. Oh, okey norma. Oh, okey persediaan. Okey pembelajaran di atas talian. Mereka mengikuti intonasi kita seperti mereka mengikuti alunan lagu. Sebegitu. Jadi dapat ya saudara Ibnu mengenai intonasi penting? Oh ya, okey, alright. Dan ingin saya tambah, intonasi itu biasanya akan lebih lancar jikalau pernafasan pemidato itu pun baik. Jadi apabila mereka sentiasa bercakap, ambillah nafas pada ayat yang tertentu. Jadi anda tidak tercunggap-cunggap semasa bercakap. Baiklah, soalan seterusnya. Okey, baiklah untuk soalan yang seterusnya, soalan yang terakhir dari biro kami. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Edrina Usla Anak Angkau dan saya mengambil kos pengajian ISMP Geografi dengan kepujian iaitu pada tahun yang kedua. Baiklah, saya juga merupakan salah seorang exco bagi Biro Perhubungan Awam dan Antarabangsa Persatuan Jalinan Anak Sarawak UPSI. Baiklah, untuk soalan ini, mungkin soalan ini luar dari topik yang kita sentuh pada hari ini. Jadi sebagai salah seorang mantan barisan Majlis Perwakilan Pelajar MPP dan menjawab jawatan sebagai Exco Perhubungan Awam dan Antarabangsa, soalannya, apakah pengalaman saudari yang boleh dikongsi sepanjang menjawat jawatan tersebut dan ada tak penambahbaikan yang ingin saudari lakukan tetapi belum sempat saudari buat? Saya ulang lagi, apakah pengalaman saudari yang boleh saudari kongsikan sepanjang menjawat jawatan tersebut dan apa ada penambahbaikan yang ingin saudari lakukan tetapi belum sempat saudari buat? Terima kasih. Okey, baik. Soalan yang amat baik sekali. Tanpa diduga soalannya. Okey, jadi untuk soalan ini lebih kepada organisasi. Sifat berorganisasi, tapi kalau saya boleh kaitkan dengan pidato juga, sepanjang saya bertugas sebagai salah seorang ahli daripada Majlis Perwakilan Pelajar, banyak yang saya belajar dari segi skop kerja saya sendiri adalah untuk sentiasa berhubung dengan pihak luar.
Dan banyak juga pihak luar yang saya dapat berkomunikasi dan berinteraksi, dan apabila melibatkan protokol, contohnya apabila seorang aktivis ingin dari segi aktiviti community ingin menjalankan aktiviti di Universiti Pendidikan Sultan Idris, apakah protokol yang perlu diikuti? Bagaimanakah kertas kerja dilakukan? Kerana kertas kerja di dalam UPSI sememangnya mungkin berbeza berbanding kertas kerja yang diberi oleh organisasi di luar. Jadi apabila kita mendapat kertas kerja itu, bagaimana kami akan selaraskannya dengan kertas kerja dalam UPSI, dan apabila kita menerima jemputan di luar, bagaimana kaedah pengendaliannya. Tapi di sini saya juga ingin berterima kasih kepada rakan seperjuangan saya kerana tugas ini bukan dilakukan oleh saya seorang. Rakan seperjuangan saya adalah saudara Lim Chu Jen, CJ Lim, yang juga merupakan salah seorang daripada Exco Perhubungan Awam, dan juga satu kohort itu di bawah kepimpinan saudara Faiz Farhan yang merupakan yang dipertua MPP 2019-2020. Kami bekerjasama dari segi segala jemputan yang dibawa, kami akan layan dan kami akan mencuba memberi respons yang terbaik. Contohnya memberi seminar atau slot di MRSM Cholak Felda dan pelbagai institusi lain. Apabila pihak universiti datang ke UPSM semasa ada pandemik COVID, bagaimana pengendaliannya bersama SOP dan yang tertentu. Dan kalau dikatakan penambahbaikan, mungkin penambahbaikan tidak akan selesai kerana kita sentiasa ada penambahbaikan untuk dibuat. Tapi untuk saya rasa untuk bertugas sebagai untuk diberi pengalaman dan diberi peluang untuk bertugas sebagai salah seorang MPP sudah cukup bermakna untuk saya. Kalau ada penambahbaikan, saya semestinya akan ingin melihat UPSI menjadi salah satu universiti yang tersohor di Malaysia dan juga selaras dengan apa yang diimpikan oleh Naib Chancellor kita sememangnya akan menerajui top 200 dalam QS ranking kita. Itu sahaja. Dan ini saya tambah untuk soalan mana tadi saya sempat tulis. Untuk soalan etika atau tata cara yang perlu dipatuhi, contoh dari segi gerak tangan, kalau ada mana-mana pendengar atau penonton yang berminat untuk mengetahui pelbagai jenis bahasa tubuh selain gerak tangan, anda boleh saja merujuk kepada beberapa buku seperti Body Language. Kita mempunyai buku dari Datuk Dr. Liao Chi Sing, Body Language Exposed, How Your Body Can Betray You, yang telah diterbitkan pada tahun 2013. Jadi buku-buku sebegini akan mampu menunjukkan kita walaupun bahasa tubuh itu kelihatan seperti tidak signifikan, tetapi mampu membicarakan banyak mengenai diri anda. Itu sahaja. Okey. Sebelum saya meneruskan soalan daripada para peserta, ingin saya ucapkan terima kasih kepada 4 orang wakil Biro Perhubungan Awam dan Antarabangsa Jayana Sarawak yang telah menanyakan soalan sebentar tadi. Okey, sebelum tu suka saya ingatkan sekali lagi link kehadiran dan kata kunci saya akan berikan, dan link kehadiran telah pun diedarkan. Anda diwajibkan untuk mengisi kod kata kunci dengan betul bagi memudahkan anda mendapatkan mata MyKit. Okey, kata kunci adalah #JasaPro. Saya ulang, #J huruf besar, ASA huruf kecil, PRO huruf besar. Saya ulang lagi, #J huruf besar, ASA huruf kecil, PRO huruf besar. Itu adalah kod untuk ruang kata kunci. Saya akan menyambung soalan daripada para peserta. Yang pertama ialah, dia bertanyakan, Saudari Dusha, kalau kita membentang dalam kelas, bagaimana caranya untuk mengelakkan diri kita rasa insecure dengan cara pembentangan kita? Seterusnya, macam mana to stay on the right track semasa membentang, tidak merepek dan tidak lari dari tajuk pembentangan. Saya ulang balik, Saudari Dusha, kalau kita membentang dalam kelas, bagaimana caranya untuk mengelakkan diri kita rasa insecure dengan cara pembentangan kita? Seterusnya, macam mana to stay on the right track semasa membentang?
tidak merepek dan tidak lari dari tajuk pembentangan. Persilakan. Okey, baik. Soalan yang amat baik sekali dan sangat relevan kepada kehidupan pasca pelajar. Okey, jadi biasanya jikalau anda buat perbentangan, sebolehnya kandungan itu anda siapkan 100%. Kerana kadang-kadang apabila kandungan itu tidak cukup dari segi 3K tadi, apabila kandungan itu kurang cukup, anda akan rasa was-was tentang apa yang sedang diulas atau diperbicarakan oleh diri anda sendiri. Pada masa itu anda akan berasa terancam ada, mungkin rasa insecure dan sebagainya. Jadi selesaikan kandungan itu terlebih dahulu. Kalau perbentangan itu dari segi nota kuliah atau mana-mana tugasan, pastikan kesemua slide itu mempunyai grafik yang cantik, kerana biasanya kalau kita kurang bersedia dalam slide atau dari segi pidato atau perbentangan kita, apabila kita melihat rakan-rakan lain memberi pembentangan yang cukup wow di hadapan sana, kita akan rasa insecure. Jadi untuk mengelakkan itu, kita perlu tersedia terlebih dahulu. Jadi pada saat akhir apabila terdapat apa-apa kekurangan dari segi diri kita, kita akan mampu just take over. Jadi itu adalah dari segi kandungan. Dan kandungan itu pun akan membiarkan kita tidak merepek. Mengapa merepek ini berlaku? Mungkin kita tidak fokus. Jadi anda mungkin boleh adakan, kalau ahli jawatan kuasa yang mengikuti protokol ahli jawatan kuasa kita akan mempunyai satu cue card atau satu card, pada masa ini kita akan buat apa, pada masa ini kita akan buat apa, seperti tentatif. Jadi kalau anda jenis yang cepat resah, tidak apa untuk kita buatkan tentatif. Mungkin pada awalnya rakan-rakan kita akan rasa macam, buat tentatif, biar betul. Mungkin akan ada persoalan yang diajukan seperti itu, tapi jika anda perlukan benda itu, tidak apa. Kerana anda mula dari sekarang, mungkin sebulan, mungkin seminggu dari sekarang anda sudah cukup pakar, cukup mahir dalam perkara itu. Jadi dalam sebulan dari sekarang anda tidak memerlukan tentatif tersebut. Dan dari segi insecure ini mungkin dari segi kandungan. Mungkin setengah orang akan rasa insecure dari segi rupa. Mungkin setengah orang akan rasa insecure dari segi penampilan diri, pembawaan diri. Jadi jikalau anda rasa insecure dari segi rupa, kerana sebagai seorang graduan psikologi, saya takkan nafikannya, insecure ini banyak maksudnya. Dan kadang-kadang lelaki atau perempuan, bila orang tanya, mereka tak akan tanya soalan dengan sepenuhnya, akan ada cerita yang tersirat di belakang soalan itu. Jadi saya berilah jawapan yang secara komprehensif. Jikalau anda insecure mengenai diri anda, contohnya anda berasa anda kurang menarik, tidak apa untuk anda confront. Beritahu kepada diri anda terlebih dahulu. Kalau saya sendiri, dulu rambut saya agak kusut saya pun tak tahu mengapa, saya kongsikan secara terus terang. Jadi saya akan berdiri di depan cermin dan saya akan beritahu kepada cermin, kepada refleksi saya, Dusha, I think you need to style your hair differently. Dusha, I think you need to dress up a bit more professionally. Jadi saya akan memberitahu kepada diri saya apakah perubahan yang ingin saya lihat pada diri saya. Dan saya pastikan saya mengambil langkah atau inisiatif ke arah tersebut. Saya bukan katakan saya atau mana-mana pelajar di sini perfect, sempurna, sentiasa sempurna, bukan. Kita semua ada insecurities. Saya pun. Mungkin semua-semualah. Mungkin saya pun ada banyak kekurangan. Jadi apabila perkara begitu berlaku, saya akan menjelaskan perkara itu kepada diri saya sendiri. Saya tidak akan menafikan, saya tidak akan menindak-nindakkan realiti. Jadi apabila anda rasa insecure, tampil di hadapan anda, beritahu diri anda. Lepas tu anda lakukan strategi ke arah itu. Mungkin anda bolehlah, mungkin perempuan pun bolehlah make up sedikit, tak salah untuk kita mendandan diri kita. Just feel yourself, embrace yourself. Boleh pakai cantik-cantik. Kalau kita nak buat perbentangan secara online, boleh tukar background screen dekat belakang, letak awan ke virtual background dan sebagainya. Tidak apa. Itu adalah kesukaan anda. Just be yourself and you will not be insecure. Jadi saya harap menjawab dua pertanyaan tadi. Okey, soalan seterusnya dari para peserta juga. Salam sejahtera. Pernah tak saudari Dusha mengalami blank tiba-tiba semasa pembentangan atau pengucapan awam? Bagaimana saudari Dusha mengawal diri untuk mampu mencari poin lain atau pendapat lain?
Seorang suara, pernah tak saudari Dusha mengalami blank tiba-tiba semasa pembentangan atau dalam pengucapan awam? Bagaimana saudari Dusha mengawal diri untuk mampu mencari poin lain atau pendapat lain? Silakan. Sebenarnya benda blank itu okay. Saya beritahu secara benar ya. Okay. Semasa pidato spontan biasa akan ada. Risikonya ada di situ. Dan pernah sekali saya berasa blank di mana saya tidak tahu apa, sebenarnya saya sudah mempunyai semua poin di dalam minda saya, tetapi terkelu saya tidak berbicara. Jadi pada masa itu apa yang saya lakukan adalah seperti ini. Okay, saya bagi contoh ya, saya demonstrasi terus. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, isi saya yang kedua adalah cuba anda renungkan, cuba anda fikirkan bagaimana petunjuknya. Baiklah, isi saya yang kedua adalah ibu bapa yang ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Jadi masa saya blank tu, sebenarnya saya blank. Memang saya sedang blank. Tetapi apabila anda tidak mampu terkata, tidak mampu memberi apa-apa kata dan sudah tidak mempunyai perkataan, senyum. Kerana apabila anda senyum, anda akan merembeskan sejenis hormon, happy hormon dalam diri anda, dan dengan nikmat Tuhan, dengan syukur Tuhan, benda itu akan sampailah. Okay, dia punya wahyu tu akan sampailah. Okay, kita berharap begitu. Tetapi kalau anda terus blank secara terus menerus, anda boleh saja cuba melihat persekitaran, cuba lihat papan tanda atau mana-mana petunjuk bertulis. Kerana apabila anda melihat petunjuk bertulis, untuk saya sendiri, untuk Dusha, kalau saya lihat petunjuk bertulis, saya akan rasa yang saya nampak beberapa perkataan dalam minda saya dan saya mampu menjadikannya sebagai isi yang seterusnya. Tetapi kalau anda blank, kalaulah memang tak boleh, memang dah go on point, dah tak boleh lagi, memang terus blank, tak apa. Bukan semestinya anda blank pada hari ini, anda akan sentiasa blank selamanya. Bukan. Kalau anda blank hari ini, anda tahu bagaimana perasaannya. Jadi untuk kali seterusnya, mungkin kalau blank hari ini untuk seminit, blank yang seterusnya adalah untuk 30 saat. Blank seterusnya lagi adalah untuk 10 saat. Sehinggalah tiada blank dalam hidup anda. Begitu. Jadi apa sahaja yang berlaku, itu bukanlah titik terakhir atau titik nokta dalam kehidupan anda atau kerjaya pidato anda, bukannya, atau pembentangan anda. Kalau anda blank, it's okay. It's okay, just dare to make mistakes. Tak apa, tak ada hal. Okay, soalan yang terakhir dari para peserta juga. Soalan saya yang ingin saya tujukan kepada saudari Dusha, pada hemat saudari, adakah bakat berucap di depan khalayak ramai ini boleh diasah atau ia seperti yang diperkatakan orang ramai, bakat itu born to be? Jika ia bukan born to be, bagaimanakah prosesnya dari zero ke zero? Saya ulang suara. Pada hemat saudari, adakah bakat berucap di depan khalayak ramai ini boleh diasah atau ia seperti yang diperkatakan oleh orang ramai, bakat itu born to be? Jika ia bukan born to be, bagaimanakah prosesnya dari zero ke zero? Silakan. Okey, soalan yang sebenarnya amat baik sekali kerana kita sering sahaja mendengar bahawa bakat itu adalah daripada diri dan dia tidak boleh didatangkan melalui skill dan sebagainya. Akan tetapi bakat itu satu perkara. Memang bakat itu sangat penting. Apabila seseorang itu mempunyai bakat, kadar pembelajaran itu, kadar pembangunan itu akan sangat laju. Dan mereka boleh sampai ke satu tahap mahir dalam masa yang singkat berbanding orang yang tidak mempunyai bakat tersebut. Akan tetapi saya tak akan katakan orang tidak mempunyai, sesiapa tidak mempunyai bakat. Kerana Howard Gardner merupakan seorang pakar multiple intelligence, pelbagai kecerdasan. Beliau telah berkata bahawa semua orang mempunyai semua kecerdasan dan kecerdasan itu kita mempunyai kecerdasan linguistic intelligence dan semua orang mempunyai perkara itu. Ia hanyalah dari segi asahan dan sepastinya hard work.
anda pula sentiasa rajin, bakat itu akan menyenangkan proses anda. Saya tidak nafikan bakat itu akan sentiasa menyenangkan proses itu, tapi jikalau bakat itu tidak mempunyai kerja keras yang setimpal, bahkan orang yang baru belajar mampu menandingi orang yang berbakat itu. Jadi saya katakan ini untuk para hadirin berfikir bahawa bakat itu adalah satu perkara. Akan tetapi jikalau anda mengasah diri anda, benda itu boleh berlaku. Dan asahan itu, kalau saya sendiri dari kecil ibu bapa saya telah mengasah bakat saya dari segi membawa saya pergi ke pertandingan pidato, dan ayah saya sendiri merupakan sentiasa berkecimpung dalam bidang pengucapan awam, dan ibu saya sangat aktif dalam kegiatan debat. Beliau sentiasa berdebat untuk sekolah beliau dan menjadi wakil. Jadi apabila saya melihat mereka, saya menjadikan mereka sebagai inspirasi dan saya mula melibatkan diri dalam bidang pengucapan awam. Jadi kepada orang ramai, pengobservasi saya sudah secara tidak langsung menjadi salah satu modeling, yang ini daripada teori Bandura, menjadi salah satu modeling untuk saya mengikuti jejak mereka. Jadi bakat itu satu, modeling mempunyai titik rujuk yang betul dan relevan, serta hard work. Kerja keras itu sangat penting. Andai kata anda kalah seketika, jangan risau, bangun balik. Anda perlu sentiasa resilient. Dan saya nak pastikan, adakah ini soalan terakhir, saudari? Iya, Saudari Dusha. Okay. Soalan Jadi, terakhir. Jadi sebelum saya mengakhiri soalan ini juga, saya ingin mengambil peluang lah untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya pada hari ini dan memberi saya peluang untuk mengukir memori yang indah. Dan saya juga ingin meminta maaf menyusun 10 jari. Menyusun 10 jari, andai kata saya tersilap bahasa, tersilap kata dari segi perlakuan atau mana-mana perkataan saya sudah mengguris hati penganjur atau para hadirin, saya meminta maaf. Sesungguhnya segala kekurangan dari Dusha sendiri, segala kelebihan adalah daripada pihak penganjur, daripada anda semua yang mendengar. Terima kasih. Terima kasih Saudari Dusha Nantakumar atas kesudian menjawab persoalan yang diketengahkan oleh para peserta melalui ruangan live di Facebook dan juga soalan daripada 4 orang wakil Biro Perhubungan Awam dan Antarabangsa Jalinan Anak Sarawak sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan sesi fotografi bersama panel jemputan dan AJK program. Oleh itu, majlis diserahkan kepada AJK PDI untuk mengendalikan sesi fotografi. Diminta panel AJK program dan ahli-ahli Biro Perhubungan Awam dan Antarabangsa untuk terus membuka kamera bagi sesi fotografi. Okey, saya akan tangkap 3 kali untuk formal, nanti yang 2 untuk freestyle ya. Okey. Semua dah bersedia? Okay, senyum. 1, 2, 3. Ya. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okay, freestyle. Sekali lagi. Okay. Thank you. Terima kasih AJK PDI untuk sesi fotografi sebentar tadi. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Majlis mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadirkan diri dalam program ini. Majlis juga menitipkan ribuan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa yang telah terlibat secara langsung
atau tidak langsung dalam menjayakan program pada hari ini. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih. Thank you so much, Dusha. Sangat bagus perkongsian tadi, sangat menarik dan Thank you guys. kami semua sangat teruja. Okay. Thank you juga tau, korang ni Yeah. sangat happening, sangat-sangat happening. So, sekiranya selesai lah kan? Oh ya, selesai. Okay. Terbaiklah Okay. korang, terbaik. Hello, Dusha. Atas semua ilmu. Hello, Sangat Sherry. inspirasi. Oh, thank you. Okay, so kita ada Sherry, Nelviana, Jackson, Clarissa, Nur Syaira, Adriana, Ibnu. Oh, Ibnu saya kenal Ibnu. Saya banyak liars dengan Ibnu. Walter, Joanna, Alnot dengan Semester. Okay, guys, good job guys. Korang baiklah, terbaiklah korang jasa. Okay. Cool tau. Okay, so kiranya saya boleh left meeting pun macam mana? Boleh saudari. Boleh kan? Tak, kalau tak boleh je bagi tahu. Boleh. Okay. Boleh. Thank you so much, Dusha. Okay, take Terima care kasih. guys. Jumpa lagi nanti. Thank you so much. Okay, take care. Stay safe.